Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca ayat 217 hingga 218 pada muka surat 379. Kita baca ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Sebelum ini kita bersama dengan ayat-ayat yang bercakap tentang kumpulan-kumpulan orang kafir yang boleh dan yang tak boleh kita hubungi mereka. Kemudiannya dia bercakap pula pasal sesama Islam
diungkapkan dalam Al-Quran, orang Islam saudara kepada orang Islam yang lain. Al-Muslimu akhul Muslim, la yazlimuhu wa la yakhzuluh, hinggalah seterusnya. Kemudiannya orang kafirnya disebutnya Yahudi dan Nasara, lain-lain tak disebut Yahudi dan Nasara. Padahal pada zaman Nabi pun masih ada selain daripada Yahudi dan Nasara orang-orang yang bukan Islam, disebut Yahudi dan Nasara. Baiklah, kalangan ulama fiqh membahagikan orang kafir ini kepada beberapa bahagian. Selain daripada kafir zimmi, Yahudi dan Nasara ini sepanjang sejarahnya mereka ini zimmi. Mereka ingin menjaga keselamatan orang Islam yang berada bersama-sama mereka. Nabi selepas berhijrah ke Madinah, Nabi buat satu gabungan antara agama-agama Yahudi, Nasara dan Islam. Musyrikin satu pihak, kemudian satu pihak lagi Yahudi, Nasara dan orang Islam. Ini gabungan ini namanya Ahzab, gabungan. Jadi selepas itu, ketika gabungan ini, apakah butir-butir perjanjiannya? Butir-butir perjanjiannya sama-sama jaga keselamatan. Orang Yahudi, orang Nasara bekerjasama dengan Islam, mereka jaga juga keselamatan orang Islam yang berada di Madinah. Demikian juga sebaliknya. Kalau orang Yahudi diserang, orang Islam akan bertanggungjawab sebenarnya atas keselamatan mereka. Demikian juga lain-lain antara tiga agama ini. Tetapi keadaan sudah berubah sampai kepada hari ini. Ta'rif negara Islam itu, iaitulah orang Islam terjamin keselamatan mereka, keluarga mereka terselamat bila berada bersama dengan orang-orang kafir ataupun duduk pada orang kafir, duduk di negara kafir. Jadi sekarang sudah berubah, di mana-mana pun boleh semayang asalkan jangan ganggu mereka. Duduk di Israel pun boleh semayang, jangan ganggu mereka. Untuk jaga keselamatannya, mereka tentukan pukul berapa yang boleh pergi ke Masjid Aqsa, siapa orangnya, berapa ramai. Macam kita lah, kita di sini nak masuk masjid pun dia umur ni ada berapa, duduk di mana, telefon nombor berapa, tulis nama, kemudian test muka atas dari itu test. Kalau tidak, tak boleh masuk lah, tak boleh masuk. Nak masuk semayang tak boleh, dia kena duduk dekat luar, dekat foyer. Itu dia peraturannya. Jadi itu tak apa. Peraturan dalam fiqh Islamnya, orang Islam tak boleh pergi ke negara Yahudi, tak boleh. Dan dalam pasport kita pun buat begitu. Orang yang boleh masuk itu bagi waran khas, kertas khas sahaja yang dicop padanya. Negara mereka diiktiraf oleh Rabitah sebagai negara harbi. Negara harbi ini negara boleh perang. Orang kita masuk tak ada jaminan keselamatan. Soalannya begitulah. Kalau tidak, mengapa kena buat orang khas tak pakai pasport? Itu mudah saja. Kerana Rabitah ataupun negara-negara Islam tidak mengakui negara mereka sebagai negara aman. Itu kira-kira fiqhnya negara harbi. Harbi itu harbun, perang. Harbi maknanya boleh perang. Dia boleh perang, kita boleh perang dia. Dia perang, bukan saja boleh perang, mereka sentiasa duk perang orang Islam di Palestin. Jadi negara mereka harbi lah. Kita bersama-sama dengan orang Islam dan negara Islam pun atas kertasnya begitulah, mereka beri jaminan. Mereka melarang jangan pergi ke Masjid Al-Aqsa. Tapi lawan kita pergi juga kerana nak pergi semayang di Masjid Al-Aqsa. Tapi kalau tidak ada mutawifnya, saya dengar cerita semua siapa kat situ tu pakai Masjid Al-Aqsa tu. Dia masjid dalam masjid, kawasan itu luas sangat. Saya tak berapa tahu juga orang cerita. Itu harbi.
Jadi kalau nak kira kita lama, mereka masih harbi dan kita masih tak boleh pergi. Jaminan keselamatan tidak ada dari sudut undang-undang Islamnya, dari sudut undang-undang Islam. Tapi yang pergilah, tak ada siapa pun yang melarangnya. Mufti mana berani melawan. Hatta dia pun ada mufti juga, dia pun ada masjid juga, boleh semayang. Tapi semuanya itu tidak bebas. Apa hukumnya? Hukumnya ikut fiqh sekarang ni, orang sekarang ni katanya dia tidak harbi, tidak apa, tak ada nama kafir ni. Kafir Israel ni tiada nama. Yang kedua kafir mustakman. Mustakman ini dia masuk dengan jaminan keamanan dan keselamatan. Misalnya orang luar dia masuk ke sini, ke Malaysia yang jaminan khas. Misalnya kumpulan pemain bola, mereka masuk dengan jaminan keamanan. Mereka datang daripada negara harbi lah, kalau nak kira fiqh dulu. Harbi masuk di sini dengan jaminan keselamatan, boleh masuklah mereka. Orang ni tak boleh kita apa-apakan dia, sebabnya dia kafir mustakman, telah diberi jaminan keselamatan. Jadi orang yang diberi jaminan keselamatan ini, jaminan khas dah, mereka masuk dengan kebenaran khas, jaminan mereka juga khas, dikawal oleh pihak keselamatan. Jangan apa-apakan dia, walaupun mereka itu asalnya daripada kafir harbi. Itulah dua kafir zimmi. Satu lagi zimmi ini kafir yang berada di negara Islam. Apa yang kita namanya mereka warga negara Islam, namanya zimmi ini hak pribadi. Jadi jaminan keselamatan terhadapnya pribadinya itu sendiri. Mereka menjadi warga negara Malaysia khas. Jadi ini tidak dipertikaikan lagi soal keselamatannya. Tapi kafir zimmi ini dia kena bayar, tak bayar zakat tapi kena bayar cukai. Orang Islam ada jaminan keselamatan sebab mereka bayar zakat. Jadi oleh sebab itulah orang bukan Islam pun saya dipahamkan ada yang minta supaya mereka juga boleh dibayar zakat. Sekarang mereka nak bayar zakat pun tak boleh. Nak bayar zakat buat apa mereka? Mereka ada tujuan. Kalau mereka boleh bayar zakat, wang zakat lah mereka mahu untuk buat gereja dia pun pula. Mereka wang zakat. Sekarang ni dia tak boleh, dia minta wang zakat. Tiba-tibanya tak boleh dapat zakat. Alasannya apa? Alasannya dia tak bayar zakat. Okey, kami bayar zakat, boleh? Oh, tak mahu juga. Orang Islam tak mahu juga bayar zakat. Jadi bagi mereka ini adalah satu perkara yang boleh dipertikaikan tentang keluarga negaraan mereka. Warga negara mereka bukan warga negara Islam, tapi warga negara Malaysia. Sama juga kita pun warga negara Malaysia juga. Agama Islam, mereka agama senyap sekurang-kurangnya, ataupun mereka ini warga negara apa dia, kalau tidak kata warga negara Malaysia lah begitu. Kemudian selesailah yang tu, kita akan masuk pula kepada satu kumpulan ayat, iaitu ayat yang kita bacakan tadi, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Di dalam Islam ini dia ada beberapa bulan jaminan keamanan, jaminan tak ada perang. Tiada perang. Di mana? Tiada perang dalam bulan-bulan tertentu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Rasanya begitulah. 4 bulan. Al-arba'atu al-ashhurul hurum, bulan-bulan perang, bulan-bulan haram perang. Jadi mereka dalam sebulan, dalam setahun yang ada 4 bulan. Bulan aman, bulan tak boleh perang. Jadi tak boleh perang ni nak buat apa? Mereka nak pergi beli belah, nak berniaga, nak berapa dalam bulan ni. Kemudiannya kalau ada nak perang apa, tunggu selepas daripada bulan haram. Jadi dari sudut ni elok pula jahiliah dulu dia tak kira ini, dia kira
Dia kira tak boleh perang dalam 4 bulan tertentu. Dalam masa 4 bulan ni tiada haram, tiada perang, tiada gangguan antara satu sama lain. Tak ada. Jadi kita pada hari ini sudah hilang. Tak ada bulan semuanya boleh perang. Nak perang di mana-mana pun boleh. Nak maki hamun kepada siapa pun dalam semua bulan boleh buat. Bulan puasa pun boleh perang, boleh. Jadi ini satu perbezaan lah. Perbezaan ini kadang-kadangnya kita nampak baik juga yang jahiliah ni. Ini undang-undang jahiliah. Bila Islam datang, Islam perakukan undang-undang jahiliah dahulu, iaitu ada beberapa bulan yang tidak boleh diperang, tak boleh perang. Kalau berjumpa dengan musuh dalam bulan-bulan ini pun kelihatan baik macam mana? Baik kerana kita ramai dalam bulan ni. Kalau nak perang, bila boleh perang? Habis bulan Safar, habis bulan Zulqa'dah misalnya, habis Zulqa'dah, Muharram, Safar. Jadi itu bulan-bulan mereka akan berfikir terlebih dahulu sebelum buat serangan. Tapi bila dah habis dah jahiliah ni, jahiliah dah tak ada dah, kumpulan mana yang serang Lubnan. Yang ini undang-undang jahiliah pun tak pakai, undang-undang tidak jahiliah pun tak pakai juga. Tak pakai. Kalau mereka pakai mana-mana undang-undang, tentulah mereka tidak serang begitu rupa. Nak perang kena beritahu dulu nak perang. Isytihar perang, baru boleh pergi serang, barulah boleh buat apa-apa tindakan, dan mesti tahu sebabnya, beri peluangnya. Isytihar nak perang malam Rabu misalnya, Islam perang, Nabi SAW selalunya memulakan peperangan itu, peperangan pada akhir malam, maknanya pukul 4 pagi mula serang. Saya rasa itu terpulang kepada strategi masing-masing lah. Tapi Nabi dia perang pada akhir malam, dan diisytiharnya terlebih dahulu bahawa sekarang ni bulan perang, masuklah bulan yang boleh kita perang antara satu dengan lain. Perang artinya serah kepada nasib. Kita bertempur di medan perang, kemudian di sana kita akan tentukan siapa menang, siapa kalah. Gitulah lebih kurangnya. Kemudiannya, yas'alunaka 'anis syahril haram. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang hukum peperangan pada bulan haram. Bulan haram, ada 4 bulan yang diharamkan ini. Mereka sudah tahu bulan-bulan yang diharam perang, tapi sengaja mereka ingin bertanya Nabi sama ada benar apa yang mereka terima saranan ataupun maklumat yang ditinggal oleh datuk nenek mereka daripada kaum jahiliah. Yas'alunaka, mereka akan bertanya kamu, mereka akan bertanya anis syahril haram qitalin fi, daripada bulan haram qitalin fihi, berperang dalam bulan ini. Bulan apa wahai Muhammad diharam kita berperang? Qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram, hinggalah seterusnya. Mereka akan bertanya tentang bulan haram, bulan berapa haram perang, tapi Nabi tidak jawab yang tu. Nabi jawab haram. Qul qitalun fihi kabir, jawablah hai Muhammad, qitalun fihi, berperang dalam bulan haram ini adalah dosanya besar. Perang dalam bulan haram tidak ada sebab, nak perang saja kira nak perang, ini dosanya besar. Dalam bulan apa? Dalam bulan haram. Perbuatan itu dosanya besar. Nabi SAW boleh jawab begini, kalau orang tanya bulan haram, sebutlah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ke misalnya sebut nama bulan. Tapi Nabi tidak sebut yang tu, tak sebut nama ketika jawab. Kenapa tak penting kamu tanya apa-apa nama apa bulan? Semua bulan itu haram perang. Qitalun fihi, perang dalam bulan ini haram. Dan lebih besar lagi, mana-mana bulan pun perang itu adalah satu fitnah yang sangat besar, dosanya besar.
lebih besar daripada dosa membunuh. Qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi, dan satu penghalang dan satu perbuatan menghalang manusia daripada agama Allah dan kekufuran terhadap Allah, dan perbuatan menghalang masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya. Ini dia benar-benar yang Islam mengharamkan perang ini, kerana perang dalam bulan ini besarnya dosa dan menghalang orang lain daripada sabilillah, daripada jalan Allah, daripada amal-amal yang baik. Orang bila berperang tidak ada masa, mereka menumpukan sepenuh tenaga dan fikirannya untuk perang. Jadi kalau begitu berperang dalam bulan haram ini artinya dia tutup apa? Tutup peluang-peluang untuk berbuat kebajikan. Hatta nak pergi ke masjid pun tak boleh, sebab mereka pada bulan haram. Wal masjidil harami, dan masjidil haram. Masjidil haram ni pasal apa? Masjidil haram maknanya ini satu halangan nak pergi ke masjid, dilarang. Ada apa namanya, ahli-ahli dari musuh-musuh sedang berkawal di Masjidil Haram. Jadi dengan itu berperang itu sendiri adalah haram, kerana dia boleh membawa kepada saddun an sabilillah, menghalang daripada sabilillah, wa kufrun bihi, dan kufur kepada sabilillah, kufur kepadanya, wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah, dan mengeluarkan orang masjid daripada masjid itu lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW membilang satu demi satu di luar pertanyaan. Pertanyaannya anis syahril haram, mas syahrul haram, seolah-olahnya apakah itu bulan-bulan yang diharam perang padanya. Nabi jawab qitalun fihi kabir, hinggalah seterusnya, wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu. Ini namanya uslubul hakim. Uslub hakim ini maknanya apa? Maknanya gaya orang bijak. Gaya orang bijak ni, ini dalam ilmu balaghah Arab. Orang bijak ni lain daripada yang ditanya, lain yang dijawab. Yang dijawab tu hak paling penting, kamu tahunya benda ni. Ini kamu tahu. Benda yang tak boleh dibuat di dalam bulan ini. Padahal di luar bulan ini pun tak boleh juga, dan haram perang. Haram perang. Perang itu sendiri lebih besar daripada membunuh. Perang itu fitnah. Jadi dengan itu Nabi menjawab dengan menggunakan uslub yang kita katakan tadi, uslub hakim, uslub orang bijak. Orang bijak ni dia jawab lain. Kalau kita tak faham juga sama, kita tak bijak, kita kata gila orang ni. Lain orang tanya, lain dia jawab. Misalnya kalau dalam selalu kita tanya orang nak pergi ke mana, nak pergi beli ikan. Beli ikan tu bukan tempat benda yang nak beli. Kita jawab nak pergi beli ikan. Patutnya nak pergi ke mana? Nak pergi pasar. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke nak pergi mana-mana sajalah. Mana-mana. Itu maknanya nak pergi ke mana tu mestinya jawab dengan tempat, barulah tepat. Tapi ini nak pergi ke mana? Nak pergi sungai. Nak pergi mana? Nak beli ikan. Tak betul. Tak bijak. Bijak ni kita orang tu tak payah baca apa yang kita nak beli, kita jawab dulu. Jangan tanya nak pergi mana-mana, tanya nak beli apa. Itu maknanya yang betulnya. Kata dulu untuk pagi ni, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.